Salat Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa khususan ila hadrati Syekh bin Athaillah Al-Askandari Sya'ulillah lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimallahu ta'ala fi kitabih wa mata atlaqa lisanaka bit talabi fa'lam annahu yuridu an yu'tiyaka, dan manakala dilepaskannya lidahmu dengan menuntut kepadanya, maka ketahui olehmu bahawasanya ia, yakni Allah, menghendaki kepadamu menganugerahi ia akan dikau barang yang kau kehendaki, atau di atas yang engkau kehendaki, dengan sekira-kira dipilihnya bagimu, kerana ia jua yang berbuat bagi barang yang dikehendakinya. Ini kita sambung lagi tuan-tuan sekalian berkaitan sifat naluri yang ada pada kita, iaitu berhajat kepada Allah. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Wahai manusia, kamu tu fakir di sisi Allah. Fakir ni lawan kaya. Kaya ni Allah, fakir ni kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa kenal diri dia yang fakir, baru dia kenal Tuhannya yang kaya. Laki dia tak sedar dia tu fakir, selama itulah dia tak sedar yang Tuhan tu kaya. Fakir ni sifat semula jadi kita, fitrah, kejadian kita. Allah jadikan kita tu daripada mula hidup sampai mati, tak habis-habis kita berhajat kepada Allah. Sama ada segi fizikal atau rohani. Fizikal kita tahulah kan, nak makan, nak minum, nak bernyawa, nak melihat, nak mendengar. Semua ni berhajat kepada Allah. Ada satu ayat dalam suratul Fatihah tu, wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau kami minta tolong. Makna dia macam tu. Dia asalnya nasta'inu iyyaka. Kita mengaji bahasa Arab, dia fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Maf'ulun bih tu dia duduk di ujung, selalunya macam tu. Dan jadi kalau ikut kaedah biasa, nasta'inu iyyaka, kami minta tolong akan dikau. Tuhan tu tempat kita minta tolong, dia duduk di belakang, dia maf'ulun bih. Kita yang minta tolong ni duduk depan. Nasta'inu iyyaka, kami minta tolong pada engkau. Tapi dalam surah Fatihah kita tak sebut macam tu. Kita sebut maf'ulun bih dulu, wa iyyaka nasta'in. Jadi maknanya ada jadi tauhid. Hanya engkau kami minta tolong. Itu makna. Begitu juga iyyaka na'budu. Asalnya na'budu iyyaka. Kalau na'budu iyyaka, kami menyembah engkau. Tapi kalau iyyaka na'budu, hanya engkau kami sembah. Wa iyyaka nasta'in, hanya engkau kami minta tolong.
Pasal apa kita minta tolong kat Tuhan? Pasal Tuhan saja yang boleh diminta tolong. Kita akan jumpa, kita dah jumpa, saya tak silap saya, Syekh Ibn Atta' kata, yang letak saja, dia yang boleh angkat. Kita sakit, siapa bagi sakit? Hanya Allah bagi kita sakit. Yang boleh bagi kita sihat, Allah juga. Yang bagi kita susah ni Allah. Yang boleh angkat susah tu hanya Allah. Yang tak boleh meletak, dia tak boleh mengangkat. Yang tak boleh letak, dia tak boleh angkat. Yang boleh meletak saja boleh angkat. Yang boleh letak kesusahan ke apa berlaku kat kita, semuanya Allah. Hanya dia saja yang boleh angkat. Jadi Allah Ta'ala tempat kita bergantung minta tolong. Pasal apa? Allahus Samad. Dia, Allah ni antara namanya As-Samad. Makna As-Samad ni tempat bergantungan, keperluan. Semua makhluk perlu kat dia. Pasal apa? Dia kaya. Istighna'ul ilahi angkul lima siwahu. Terkayalah Allah Ta'ala bagi segala yang lain tu. Kita ni iftiqar. Kita ni berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berhajat ni sifat naluri kita. Lagi tinggi hajat kita kepada Allah, lagi tinggi perhambaan kita kepada Allah. Lagi susah kita, lagi kuat pergantungan hati kita kepada Allah. Macam sahabat-sahabat kita di Palestin. Nak buat macam mana? Kan? Orang tanya pasal apa, dia lawan macam nak gila. Dia ada satu jalan dia. Lawan dia dengan Yahudi ni, tak boleh lawan. Yahudi pun dah keluar dah plan, peta Yahudi yang baru. Semua Palestin tu dia punya semua. Orang Palestin ni akan dihalau pergi ke sepadan. Dia nak merintah semua, dia nak kuasai semua. Dia nak jadikan Palestin semua untuk dia. Jadi bagi orang Palestin dia ada dua ya. Mati iskariman atau mut syahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Lawan pun mati, tak lawan pun mati. Baik lawan, mati syahid. Sebab tu dia lawan sungguh-sungguh. Dia gantung hati kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala semata-mata. Allah suruh berjihad, dia jihad sungguh-sungguh. Boleh Allah nak hantar malaikat kan, bagi malaikat perang lawan Yahudi. Boleh tak boleh? Boleh, tapi dah Allah nak orang Yahudi ni tewas di tangan orang beriman. Faliya'lamallahu allazina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Allah nak depa buktikan depa orang betul-betul orang yang beriman. Orang yang beriman ni sentiasa berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah nak jadikan mereka syuhada, orang mati syahid. Nak bagi anugerah, pangkat yang tinggi untuk mereka. Yang paling hebat para syuhada lah di akhirat, betul. Nah, jadi makna kata apabila kita terlalu berhajat kepada Allah, kita minta sungguh-sungguh kepada Allah, itulah sifat naluri kita. Tentulah kita bila kita nak berhajat, nak berdoa, sembahyang, sujud, minta pada Allah. Kita sujud, minta doa sungguh-sungguh pada Allah. Ketika sujud tu kita merendahkan diri, menyatakan hajat kita. Itulah kita dah kembali kepada fitrah kita. Sebagai hamba bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba Allah, merendahkan diri kepada Allah, minta kepada Allah, rasa hina diri Allah yang maha mulia. Itu dia. Jadi kadang-kadang tuan-tuan, kita pandang, kita tengok orang tu susah, hidup susah, dan nampak dia begitulah kan. Tapi tak, di sebalik tu ada hikmat dia. Kan? Bila kita susah, apa hikmat dia? Ni Syekh Ibn Atta' nak berhabak dengan kita, ketika kita mengalami kesusahan yang amat sangat, berhajat yang amat sangat. Itulah nikmat Allah. Allah nak bagi kat kita, iaitu Allah gerakkan lidah kita untuk berdoa, untuk Allah makbulkan segala doa-doa kita. Baik, kata musannif rahimahullah ta'ala, wa mata atlaqa lisanika, wa mata apabila atlaqa lisanika, kau gerakkan lidahmu, kau buka mulutmu, kau gerakkan lidahmu. Ketika kita bergerakkan lidah kita bit talabi, dengan menuntut, meminta.
terasa nak minta hajat sangat, nak minta, kita gerakkan lidah kita, semayang, buka mulut kita, berdoa kepada Allah. Maka kata Syekh Ibn Atta', fa'lam, ketahui olehmu, annahu yuridu, sesungguhnya Allah Ta'ala berkehendak, an yu'atiyaka, nak makbulkan doa kamu, nak anugerahkan kamu berbagai-bagai pemberian. Maknanya bila tergerak hati kita nak berdoa. Kata ulama Syekh Ibn Atta', bila tergerak hati kita nak berdoa, bergerak lidah kita nak memohon, meminta pada Allah Ta'ala, fahamlah, kata Syekh Ibn Atta', fa'lam, ketahui olehmu, annahu yuridu, bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala an yu'tiyaka, dia nak bagilah tu. Bila tergerak lidah kita nak minta, tu fahamlah yang Allah Ta'ala nak memakbulkan doa kita. Faham kita lagu tu. Tapi ada orang kata, aku duk berdoa banyak kali pun tak dapat apa. Allah berjanji, ud'uni astajib lakum. Minta aku nak perkenan. Tapi Tuhan tak abang bila perkenan. Cepat ke lambat ke. Dan Tuhan tak sebut apa bentuk perkenan. Kadang-kadang dia ganti yang lain. Kita minta macam ni, dia bagi ikut lain. Minta nak kahwin dengan Mina, dapat beda. Makbul tu. Makbul tu bukan mesti macam mana yang kita nak. Kita silap faham. Maksud makbul, kita kata lagu mana kita nak, lagu tu dapat. Belum tentu. Kerana Allah lebih tahu mana yang lebih baik untuk kita. Allah saja yang tahu. Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Terkadang yang kamu suka itu buruk untuk kamu. Terkadang yang kamu benci itu baik pula untuk kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu. Kamu tak tahu, kata Allah, aku yang tahu. Jadi maksud perkenan tu mengikut pilihan Allah. Pada waktu bila, ada kadang-kadang masa tu minta, masa tu dapat. Kata ulama, biasanya benda ni berlaku ketika kita ni dalam kedudukan idtirar. Idtirar ni amat perlu ataupun muqtar. Kita ni dalam keadaan yang cukup muqtar. Muqtar ni cemas. Macam Nabi Allah Musa dikejar oleh Fir'aun, tentera Fir'aun. Hambat sampai tepi Laut Merah. Parti belakang Fir'aun, parti depan laut. Hang nak lari pergi mana? Masa itulah Nabi Musa ni berdoa untuk hancurkan Fir'aun ni 40 tahun. Nabi Musa berdoa 40 tahun. Fir'aun duk tahu tu. Tapi sampai peringkat Nabi Musa muqtar, bila dikejar oleh Fir'aun, dia sampai tepi laut, tak tahu lari mana lah. Masa itulah datang perintah Allah suruh Nabi Musa pukul air laut. Pukul laut tu jadi daratan. Nabi Musa melintas lautan tersebut, pergi seberang belah sana, Fir'aun main hambat kot ni. Ketika Fir'aun duduk tengah-tengah laut tu, Allah perintah katuk lagi sekali. Habis mampu Fir'aun. 40 tahun. Ketika mana Tuhan makbul? Ketika muqtar. Siti Hajar ditinggal oleh Ibrahim AS. Kemarau panas terik. Dia dada dia pun dia tak ada susu nak bagi minum anaknya Ismail. Ayak tak ada. Adat kata dia bimbang sangat anak dia mati kehausan. Ayak tak ada. Maka Siti Hajar pun larilah daripada Safa ke Marwah, Marwah Safa 7 kali lari pergi balik. Cuba cari ayak. Masa tu dia cukup cemas, muqtar. Mengharapkan sungguh-sungguh ayak ni. Masa itulah datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayak keluar ikut tumit Nabi Allah Ismail AS. Ayak Zamzam tu lah.
Itu maksud yang disebutkan sebagai mu'tar. Di sini Syekh Ibn Atta' mengingatkan kita bila kita tergerak hati kita untuk berdoa, untuk buka mulut meminta kepada Allah Ta'ala, fahamlah yang Allah nak makbulkan doa kita. Tapi makbul tu mengikut kehendak Allah pada waktu yang Allah kehendaki. Fil waqtil ladzi yurid, la fil waqtil ladzi turid. Pada waktu yang dikehendaki oleh Allah, bukan waktu yang kamu kehendaki. Waktunya, bentuk dia, kan? Kadang-kadang tak ditunaikan di dunia, Allah tunai di akhirat. Minta kaya, Tuhan tak bagi. Mungkin dia nak bagi di akhirat. Kan? Kaya pun payah juga. Kadang-kadang terlampau kaya, masjid pun tak merah. Sibuk dengan kekayaan dia. Allah tahulah mana yang baik, mana buruk untuk kita. Kita kadang-kadang minta pun tuan-tuan, tak pandai minta. Tak sesuai dengan kita. Budak-budak. Kita macam budak-budak, tak cukup akal. Budak mak 3 tahun, dia minta mak dia pisau. Mak dia nak bagi tak? Mak dia ada urih bawang, urih cabai, dia main minta pisau. Mak dia tentu tak bagi. Kalau mak dia bagi, mak dia lebih tahu. Dari anak aku pegang pisau, lari pi lari mati, tikam perut mati pula. Dia tak bagi kat mak dia, kat anak dia pisau. Kan? Anak dia tak faham pasal apa mak aku tak bagi. Kadang-kadang kita jadi macam tu, nak minta kaya. Tuhan tak bagi. Kalau mak lebih faham daripada anak, Allah lebih faham daripada itu. Tak ada hamba dia. Aku bagi dia kaya, masjid pun tak main. Sembahyang pun lupa. Kan? Sombong orang kaya banyak sombong. Allah tak bagi tu, Allah lebih tahu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Terkadang yang kamu suka tu buruk untuk kamu. Kadang-kadang yang kamu suka, yang kamu benci tu baik untuk kamu. Allah lebih tahu. Kita kena faham lagu tu. Itu dia. Maknanya dan manakala dilepaskannya, dia kata lidahmu. Digerakkan lidah kita untuk berdoa. Untuk meminta. Dengan menuntut, yakni dengan meminta, dengan berdoa. Bila Allah Ta'ala gerakkan hati kita teringin nak berdoa. Biasanya bila kita minta, kita berhajat sungguh, baru kita minta. Hajat sungguh-sungguh. Tuan-tuan bayanglah, macam sahabat-sahabat kita di Palestin tu. Nak berdepan ni bukan calang-calang. Dikatakan Israel ni, Yahudi ni tentera yang ke-6 terhebat di dunia. Dalam masa serentak dia mengalahkan beberapa biji negara. Dikalahkan Jordan, dikalahkan Mesir. Dikalahkan Syria. Dalam perang tahun 67. Serentak 5-6 negara Arab dia kalahkan. Sampai lah ni Arab tak berani nak lawan Israel. Kita bayangkan. Dia disokong kuat pula oleh Amerika. Kuasa besar dunia. Hamas ni bukan sebuah kerajaan. Dia semua sebuah gerakan ikhwan muslimin. Nak dapat senjata penjenah sorok sana, sorok sini. Terkawal dengan begitu ketat oleh Yahudi. Jadi dia nak harapkan siapa? Nak harapkan Arab. Arab pun tengok saja. Oh, I see. Arab tu pun. Oh, I see. Dia boleh tengok saja. Mesyuarat tak habis mesyuarat. Kawan dia kena lanyak teruk, mati bertimbun-timbun dalam bangunan, dia mesyuarat tak habis lagi. Syarat apa lama-lama pun tak tahu. Ada tentera hantar lah. Nak Arab pun tak boleh pakai. Nak Arabkan siapa? Tuan-tuan boleh bayangkan kalau kita duduk tempat dia. Bergantung hatinya semata-mata Allah Subhanahu Wa Taala. Wa may yattakhillah yaj'al lahu makhraja. Siapa bertakwa kepada Allah, Allah bagikan dia jalan kelepasan. Yaman mana hala Houthi boleh bantu. Kan? Yang ni apa Palestin Ahli Sunnah wal Jamaah. Ahli Sunnah wal Jamaah tak bantu Syiah pula bantu. Hizbullah Iran. Kan?
Ada saja bantuan-bantuan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakinlah, ambil pengajaran daripada apa yang berlaku di Palestin. Kalau kita betul-betul bertawakal kepada Allah, menyerah diri kita kepada Allah, insya-Allah Allah akan datang kepada kita jalan keluar, jalan kelepasan. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan baginya makhraja. Makhraja ni jalan keluar, jalan penyelesaian. Allah jadikan begitu. Yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kata Syekh Ibn Atta, dilepaskan lidahmu dengan menuntut, yakni berdoa kepadanya, kepada Allah Ta'ala. Bila Allah lepaskan lidah kita untuk berdoa, maka ketahui olehmu bahwasanya ia mengendaki kepada menganugerahi akan dikau. Fahamlah, Tuhan nak bagilah tu. Tuhan nak bagilah tu. Kadang-kadang kita ada satu perasaan terdesak nak berdoa. Berdoa ni kita kena jagalah pula. Kalau Tuhan tak makbul tu mungkin ada yang tak kena. Tapi Allah berjanji, hang doa aku makbul. Antaranya lidah kita kena jaga. Kita nak berdoa pada Allah, lidah ni tempat keluar doa. Peliharalah lidah kita. Jangan mengumpat, jangan buat fitnah. Dengan cakap tantu arah. Jaga lidah kita baik-baik. Mulut juga tempat masuk makanan. Jaga makanan yang masuk perut kita. Jangan makan yang halal. Yang haram. Jangan makan yang haram. Makanlah yang halal. Doa ni tuan-tuan kena ikut jalan dia. Saya nak buat contoh mudah. Tuan-tuan pergi stesen bas. Tuan-tuan nak pergi mana? Nak pergi Kuala Lumpur kan? Ambil tiket Kuala Lumpur. Naik bas Kuala Lumpur. Bila bas berjalan, berdoa minta sampai Kuala Lumpur. Doa pasal apa? Minta doa Kuala Lumpur. Sebab kita ambil tiket Kuala Lumpur. Kita naik bas Kuala Lumpur. Minta doa sampai Kuala Lumpur. Itu betul ya? Kalau hang ambil tiket Al-Ustaz, naik bas Al-Ustaz, berdoa pergi Kuala Lumpur, itu tak betul. Tak betul cara. Tak kena. Banyak orang berdoa dapat anak soleh. Menikah tak mau. Min azwajina, minta isteri yang soleha. Kahwin tak? Tak kena lah tu. Nak minta jadi ulama, kena rajin mengaji. Wahayatana wahayatil ulama. Jadi kalau kami hidup ulama. Nak jadi ulama, kena mengaji. Wa mautana bimautu syahada. Nak mati sebagai syuhada, kena berperang, berjuang, berjihad. Baru betul doa dia. Kalau kita doa saja tapi kerja buat kita tak betul. Kerja buat kita tak kena. Itu namanya angan-angan. Seperti orang berangan-angan sampan berlayak, sedangkan sampan duduk atas darat. Tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri alal yabas. Mengharapkan kejayaan tapi tak ikut cara. Sesungguhnya sampan tak berlayak atas tanah yang kering. Dicontohkan kita berdoa, minta macam-macam, tapi tak ikut cara. Itu namanya berangan-angan. Seperti orang berangan-angan, sampan berlayak, sedangkan sampan duduk atas darat. Tepi masjid ni sebiji sampan. Lepas tu duduk belecah. Awaklah sampan ni tak belayak. Belayak apa duduk atas darat? Kena tarik pergi ke sungai. Hang tolak pergi ke laut baru dia belayak. Betul tak? Kena buat kerja. Kita meniaga minta untung. Betul itu. Kita tanam padi, minta padi menjadi. Kena. Minta dapat ikan, kita nelayan. Kena. Kita minta dapat bonus, kita akan kita kerajaan. Betul. Tapi kalau hang duk pergi tangkap ikan puyuh, minta bonus, tak kena. Hang pergi kelab minta padi banyak, tu pun tak kena juga. Jadi kita kena buat ikut jalan yang betul. Kan? Kalau sekiranya
Kita minta-minta tak dapat juga. Jangan putus asa. Fala taqnutu min rahmatillah. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Kadang-kadang kata ulama Allah tak bagi, Allah suka mendengar rengek-rengek kita tu. Kita merengek tau. Minta tak dapat, minta tak dapat. Malam-malam mangkit berdoa, minta. Berhajat sungguh ni. Tak dapat juga, minta lagi. Kalau Tuhan bagi, hang tak merengek dah. Tuhan bagi, nak minta lagi? Tak minta dah. Itu antara hikmat Tuhan lambatkan permintaan kita dimakbul. Kerana Allah suka mendengar rengek-rengek kita tu. Merayu-rayu tu Tuhan suka. Kalau aku bagi, hang tak minta dah. Dia kata, tak merayu dah. Jadi hikmah dia banyak. Jangan buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia cerita dia lagu tu. Jadi bila Allah bukakan mulut kita, gerakkan hati kita untuk berdoa, fahamlah kita bahawasanya Allah mengendaki kepada menganugerahi akan dikau barang yang kau kendaki. Di atas apa yang kita tuntut, apa yang kita nak, Tuhan nak bagi. Ada seorang hamba Allah, tuan. Dia berjalan di padang pasir. Jalan padang pasir, perompak mai. 10 orang perompak mai. Mai rompak. Dia nak lawan. Macam mana dia seorang, kawan tu 10. Senjata semua lengkap. Bukan setakat dia rompak, dia pun nak bunuh dia pula. Dia minta lah, ini hajat aku yang terakhir sebelum hampa bunuh aku. Boleh tak bagi aku semayang 2 rakaat? Aku nak minta, nak berdoa pada Allah Ta'ala kali yang terakhir. Perompak ni pun sporting juga, dia bagi. Dia tayamum apa semua, dia pun semayang lah 2 rakaat. Dalam sujud terakhir dia tu minta sungguh-sungguh bantuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rupanya doanya diangkat naik ke langit. Malaikat-malaikat di langit dengar doa dia. Mereka berebut-rebut minta doa pada Allah nak turun ke dunia, nak bantu ni orang yang dalam keadaan tercemeh sangat ni. Dia angkat kepala duduk tahiyat, bagi salam kiri, bagi salam kanan. Dia tengok tuan seorang laki-laki tinggi, besar. Pegang satu parang, parang dia penuh darah. Sana tergolek 5 kepala, sini tergolek 5 kepala. 10-10 tu mati, dipancung di malaikat. Doa yang diperkenankan serta-merta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, jangan kita kata Allah tak mampu. Tuhan yang bantu Nabi Muhammad dan para sahabat dulu. Tuhan tu, Tuhan lah, bukan Tuhan lain. Tuhan yang sama. Lepas tu banyak cerita-cerita yang sampai kat kita, tuan-tuan. InsyaAllah. Keluar berita, dibaca cerita, tengok dalam tu. Keluar cerita di interview dengan komandan-komandan tentera Israel. Mereka nampak ada pasukan tentera yang berjubah putih. Hamas ni tentera berjubah hijau, celorong-celoring, pakai pakaian tentera celorong-celoring, ni berjubah putih. Tiba-tiba keluar, dia serang tentera Israel. Hamas ni kalau dia serang, lawan-lawan dia lari, dia masuk dalam tu, terowong tu, lubang. Yang ni tak, bila tembak dia, Hamas kalau kita dia tembak Hamas, kena luka, ada yang mati. Yang ni macam tembak bayang lah. Mungkin malaikat kan, yang diturunkan oleh Allah untuk membantu, makna kata pejuang-pejuang Islam. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tak siapa yang tahu bilangan tentera-tentera Allah, melainkan Allah saja yang tahu banyak mana malaikat dia yang bersiap sedia membantu tentera-tentera Islam kalau mereka betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca lagi berita, tuan-tuan. Sekarang ni bumi Gaza berbau harum. Harum merwangi. Tadi saya tengok berita ada budak sebulan lebih tertimbun dalam bangunan. Baby. Hidup, tuan. Hidup cergas. Terbeliak uji mata. Tengok tadi. Comel budak tu, kan. Sebulan adat kata mati. Tapi Allah boleh buat. Biasanya tuan-tuan bila berlaku gerak gempa di satu negeri,
tentulah mayat yang paling banyak duduk dalam timbunan bangunan. Kan macam rumah pelik tu kan. Tertimbun nak keluar tak boleh. Nak ambil beho apa semua nak cangkuikan senang. Makan masa. Banyak yang mati dalam runtuhan bangunan. Biasanya tuan-tuan, negeri tersebut bau busuk. Dialah mayat. Duduk dalam ni kan. Yang mati, yang apa, memang bau busuk, darah-darah tu semua. Tapi ini pula berlaku di Palestin lain pula. Berbau harum, merwangi. Macam Nabi SAW pernah tercium bau yang begitu harum dari kubur Masyitah pada malam Isra' Mi'raj. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab hadis berkaitan mati syahid, ada hadis Nabi kata, bau darah para syuhada di akhirat besok, bau macam kasturi. Itu di akhirat. Tapi kalau Allah nak tunjuk, macam Allah tunjuk kubur Masyitah kat Nabi, Tuhan boleh buat, tak ada masalah. Kan? Ini semua benda-benda pelik yang berlaku di bumi Gaza sekarang. Masya-Allah. Okeylah, doa-doa kita, kunut nazilah yang kita hantar, doa macam-macam kita hantar, berjuta-juta seluruh umat Islam hantar pergi ke Palestin. Allah makbulkan bahagian daripada doa kita. Allah boleh buat apa saja. Kan? Gitu. Jadi faham kita daripada kata-kata Syekh Ibn Atta' ni ialah makna kata bila Allah kendaki menunaikan hajat kita, digerakkan lidah kita, digerakkan hati kita untuk berdoa. Kita pun rasa bila hati itu teringin nak berdoa, fahamlah. Allah nak makbulkan hajat kita. Tapi maksud makbul tu, kita kena fahamlah. Kadang-kadang minta la dapat. Kadang-kadang lewat. Itu mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Minta lagu ni, bagi lagu ni. Kadang-kadang dipalingkan tuan-tuan sekalian daripada bala. Kita minta doa. Allah dengan sebab doa kita, Tuhan paling kita daripada bala. Saya pernah satu hari tuan nak pergi ceramah di Al-Ustaz. Dua kuliah maghrib. Satu masjid di Al-Ustaz. Sampai exit gurun tu, dekat-dekat nak sampai. Isteri saya kata, abang, kita keluar kot ni. Saya kata, lewat dah ni. Keluar kot ni, pukul apa nak sampai. Kita duduk belecak lah. Tu payah apa je ikut aku ni macam-macam ni. Keluar buat apa? Nak beli jagung. Dekat tu, kaki Gunung Jerai kat gurun tu. Nak beli jagung. Alamak. Macam-macam lah hampa ni. Tapi kita keluar lah juga. Kan? Duk bantah-bantah pun keluar juga. Pergilah beli jagung. Isteri saya, anak-anak saya pergi beli jagung. Saya buka radio Kedah FM. Berita terkini. Dia keluar berita terkini tu. Sebentar tadi, berlaku satu kemalangan di Lebuh Raya, selatan utara menuju Al-Ustaz. Dihabaklah di kilometer berapa. Berhampiran dengan exit, lorong keluar, gurun. Yang melibatkan 21 kenderaan. Kemalangan tu melibatkan 21 kenderaan. Kan? Disebabkan bakaran terbuka. Dia bakar jerami lepas pukul. Asap tu tebal. Pi Lebuh Raya. Kereta berlanggar aku. 21 kenderaan. Saya tengok time tu, memang time saya tu. Kalau tak keluar tadi, mungkin kena. Isteri saya masuklah kereta, saya cerita nasib baik kita keluar. Kalau tak keluar, mungkin kita kembalangan. Ceramah isteri aku, ceramah kat aku pula. Itulah pendengar cakap aku. Dia ceramah kat kita. Lalu kita ceramah ke orang. Malah hari itu dia ceramah pompa. Tapi kalau ustaz, itulah lain kali dengar cakap bini. Mungkin kerana doa kita. Kita berdoa selalu, Allah Subhanahu Wa Taala palingkan bala yang sepatutnya nak kena kat kita, dipalingkan. Tergeraklah hati isteri kita, nak ajak kita keluar gurun tu, kita pun ikut cakap mereka. Kan? Itu mungkin, itu memanglah, itu semua dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang dia tak bagi di dunia. Tuhan makbul, dia bagi di akhirat. Ada seorang mai jumpa saya. Dia kata, lama dah saya berdoa Ustaz. Setiap malam berdoa. Hang doa apa? Doa kahwin dua. Sampai lah tak dapat.
Dia kata Tuhan nak bagi di akhirat kot 70. Bagi tetap bagi punya apa? Tuhan tak mungkin janji. La tukhliful mi'ad. Allah tak mungkin janji. Allah janji dah. Ud'uni astajib lakum. Doa aku akan perkenal. Takkan Tuhan mungkin janji? Mungkin janji mana boleh cakap tak terlupa bikin. Tuhan cakap betul ya apa? Mana dia cakap bohong? Yang bohong ni manusia. Jadi itu maknanya. Faham kita? Bila gerak lidah kita tu nak berdoa, itu alamat, tanda-tanda Tuhan nak perkenankan permintaan kita. Atau di atas yang engkau kehendaki, atas yang engkau kehendaki dengan sekira-kira dipilihnya bagimu. Ataupun kita kena faham yang Tuhan maksud makbul tu mengikut pilihan Allah. Tuhan pilih macam mana yang Tuhan nak. Segi masanya, mungkin masa tu dapat. Mungkin lain-lain. Saya hari tu tuan, saya pergi kerja haji. Tahun 2015. Lepas tawaf, semayang sunat tawaf. Bila semayang sunat tawaf tu tuan-tuan sekalian, beg galas saya tu letak sebelah saya. Ketika sujud tu dengar macam orang tendang beg saya tu. Dengar bunyi pop-pop-pop gitu. Dia tendang. Kalau di Mekah ni memanglah bangsa badan besar-besar tu kasar. Tendang pop-pop dengar beg tu bergerak dengar. Lepas tu saya pun duduk tayak akhir semua. Bagi salam semua, pipi tengok memang beg sebelah saya ni dah tak ada. Puas saya cari, tak ada. Pusing kiri, pusing kanan tak ada. Masalah juga tu. Semua duduk dalam tu. Duit ada dalam tu, dokumen semua duduk dalam tu. Lama jalan macam mana? Menghadap lagi kiblat, sembahyang hajat 2 rakaat. Sujud yang terakhir tu minta sungguh-sungguh pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah kembalikan beg saya tu. Saya pun berdirilah patah belakang. Bila saya puting belakang, saya berjalan 2-3 langkah, saya nampak ada seorang wanita yang sedang bersandar dekat tiang. Dia pegang beg. Dia kata, Melayu lah tu. Pakcik, ni beg pakcik ke? Dia kata, nampak macam beg saya. Kita kenal lah beg kita kan. Siapa ambil beg saya tarik zip tengok, semua ada. Tengok perempuan tu dah tak ada. Siapa dia? Wallahualam. Itulah pengalaman saya, permintaan saya. La tu Tuhan makbul. Masa cemas, iyalah tak ada. Payah juga tu. Yang ni tak ada, yang ni tak ada. Itu pengalaman saya. Doa saya makbul. La tu. Ada yang bentuk macam tu. Ada makna kita minta ni lewat sikit dapat. Masa yang lain. Atau bentuk yang lain. Masa yang lain. Kadang-kadang Tuhan tak bagi di dunia. Tuhan tahu. Bagi di dunia tak padan. Tuhan nak bagi di akhirat. Paling tidaknya, bila kita berdoa, Allah tolakkan bala daripada kita yang nak kena kita tu ditempih dengan sebab kita berdoa. Itu maksud yang dipilih oleh Allah, yang dipilihnya bagimu. Kerana ia jua yang berbuat bagi barang yang dikehendaki. Allah Ta'ala yang buat. Allah Ta'ala yang boleh memakbulkan doa kita. Semua ni dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita jangan jemu-jemu berdoa. Kan? Kita banyak sangat hajat kepada Allah. Segi zahir kita, kesihatan kita. Sakit ni. Kadang-kadang tengok dalam Facebook tu macam-macam ubat. Makan satu pun tak baik. Satu pun tak baik kadang-kadang. Kalau Allah Ta'ala nak bagi kita perkenan tu, kadang-kadang jumpa ubat tu marah ya pun. Ada kawan saya tuan-tuan, anak dia kena macam penyakit kulit. Dia kata duit habis ribu-ribu dah. Pakar ni. Lama satu hari tu dia pergi ke Pahang. Satu felda di Pahang dekat Rauk tu. Rumah adik-beradik dia. Dia kata kalau kami sakit lagu ni, pergi beli di kedai aja ada ubat. Ubat tumai pada siam, ubat sapu. RM3 ya.
Beli sebotol, balik-balik. Lah, sapu-sapu baik terus. Ya, pakar sana, pakar sini. Kan, baca-baca beribu-ribu habis. Dia kata dengan apa, pakai dalam Facebook ni, macam-macam lah. Beli. Semua tak baik. Jadi habuan dia, ubat RM3 ya jadi baik. Ubat RM3 ya. Kadang-kadang jadi macam tu. Kan? Allah nak bagi baik. Cuma kita yakin. Kan? Tiap-tiap sakit ada ubat. Apa ubat dia? Tuhan tak bagi tahu. Ya. Jadi macam itulah ceritanya tuan-tuan. Jangan berhenti berdoa. Kerana kita sentiasa berhajat. Dalam fizikal kita. Rezeki kita. Rumah tangga kita. Anak-anak kita. Tambah zaman sekarang ni tuan-tuan bahaya. Cukup bahaya. Semua ni duduk dalam Facebook. Di ujung jari ya. Kita takut anak kita terpengaruh dengan pahaman yang ada pada hari ni tu. Mereka nak normalkan budaya-budaya buruk ni. Yang baru ni apa? Play. Apa play? Goal play. Duk berlawan tu. Berlawan. Nasihat mufti pun dia tak mau dengar. Mufti kata tak payah apilah. Orang Islam jangan apilah. Dia beli apa mufti? Kalau cakap mufti tak mau dengar, cakap siapa lagi yang nak dengar? Kita bimbang anak-anak kita terpengaruh dengan budaya macam ni. Kita pun tuan-tuan, kalau Tuhan tak pelihara, kita pun jadi rosak. Tuan-tuan pernah tak dengar orang tua-tua buat contoh? Apa contoh? Nasi sejuk, gulai perangat. Tak biasa dengar? Biasa dengar tak? Nasi sejuk, gulai perangat. Nasi sejuk, gulai perangat ni saya pergi Kedah. Saya tumpang duduk rumah mak menakan saya. Saya panggil Mak Teh. Atau dia pas sana panggil menyorok. Makan pagi tu menyorok. Aku ingat menyorok tu, menyorok balik pintu. Mainlah sidik menyorok. Menyorok tu makan pagi. Apa menu dia tahu? Nasi sejuk, gulai perangat. Perangat dengan apa? Nasi sejuk yang tak habis malam tadi tu. Gulai tu perangat dalam periuk tanah. Hei, kita makan geli-geleman tu sejuk. Sejuk ni rengkong telan tak lepas. Hari pertama nasi sejuk oleh perangat. Hari kedua nasi sejuk oleh perangat. Hari ketiga. Sampai seminggu. Masuk hari ke-8 cucuk kodok. Mati-mati. Nasi sejuk oleh perangat tak ada. Dia ketagih. Mula-mula dia geli-geleman. Lama-lama ketagih juga buat pasal. Kita duduk main mengaji ni. Buat kerja agama ni. Duduk semayang ni. Konsert macam tu kita tak boleh tengok. Kita tengok kita pun nak pening. Tapi kalau lama-lama jadi ketagih ingat buat pasal. Kawan saya dulu dia duduk dengan jemaah. Jemaah kita fahamlah jemaah Islam. Mana ada salam datang betina. Tiba-tiba dia hadapi sikit masalah lah. Kontrak dia terganggu. Dia pun seberang pi jemaah lain. Mereka ni tak kira tak salah salam-salam datang betina ni. Mula-mula ustaz dia kata geli-geleman nak bersalah orang perempuan tu. Allah. Dia kenal dia. Selalu ceramah dengan saya. Itu jumpa RNR. Apa habang? Betul lah ustaz. Nasi sejuk gulai perangat. Apa benda? Mula-mula nak salam tu geli-geleman tu. Lama-lama ketagih nak salam tu. Apa cakap buat pasal? Sebab itu kita jangan cuba mendekati maksiat. Lama-lama dia akan jadi ketagih ingat buat pasal. Berdoa pada Allah Ta'ala selamatkan kita dunia dan juga akhirat. Ingat macam tu. Dan kata lagi musannif rahimahullah Ta'ala. Ya. Dengan sekira-kira dipilihnya bagimu. Kerana ia jua yang berbuat bagi barang yang dikendakinya. Fa'alul lima yurid. Allah buat apa yang dia kendaki. Semua ni perbuatan Allah. Bergerak diam semua daripada Allah. Nikmat ataupun azab semua daripada Allah. Iman kufur semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik itulah kita makna kata kita faham bahawasanya permintaan kita tu makna kata Allah perkenankan. Allah berjanji dia perkenan, dia tetap perkenan, cumanya mengikut kehendak dan pilihan
Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata musannif, bermula melepaskan lisan dengan menuntun itu, iaitu menghuraikan simpulan diam. Jadi melepaskan lisan, dia tersimpul di hati kita daripada berdoa, terikat. Macam mana boleh terongkai sampai kita menuntut, sampai kita berdoa. Pasal apa kita berdoa? Kerana kita yakin masalah kita ni kita tak boleh selesai. Tapi kalau kita yakin boleh selesai, kita tak berdoa. Sebab kita masih bergantung dengan diri kita. Atau bila kita nampak orang lain boleh bantu kita, tersimpul lagi. Tapi bila simpulan ni terongkai, hingga kita nampak Allah saja boleh makbulkan permintaan kita, menunaikan hajat kita, maka baru tergerak lidah kita untuk berdoa. Lagi kita tak nampak benda tu, kita tak berdoa. Bersungguh-sungguh. Berdoa ni apabila terongkai satu simpulan yang duduk di hati kita. Selama ni nampak hajat kita ni kita boleh tunai. Masalah kita, kita boleh selesai. Bila kita nampak macam tu, sampai bila kita takkan berdoa. Tetapi bila kita nampak di hati kita, hanya Allah saja boleh menyelesaikan masalah kita, baru dia timbul mai nak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kata musannif, bermula melepaskan lisan dengan menuntut itu, iaitu menghuraikan simpulan yang tersimpul selama ni. Kita ego, kita rasa kita mampu selesai masalah kita. Kita rasa kita berupaya. Sedangkan hakikat kita tak ada haula, tak ada quwata. Kita sebut la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita sebut saja kita tak ada daya, tak ada upaya. Tapi hati kita seolah kita yakin kita boleh menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Kan? Benarnya Allah. Hari itu ada satu muslimat. Masjid ni kan masjid batu. Masjid batu kan masjid ni, tak perasan. Dia main cerita kat saya, Ustaz. Dia cerita tu dia menangis. Dia kata tak tahu nak cerita kat siapa. Saya cerita ni bukan nak minta tolong Ustaz. Cuma nak keluarkan apa yang tersimpul ni. Yang membebankan saya. Cuba cerita, saya nak dengar. Saya takut saya ada pengalaman orang lain. Ada masalah macam ni boleh selesai. Saya boleh keluar habak. Suami dia mati. Ada anak perempuan 15 tahun anak dia. Dia kata soal masalah duit tak timbul. Dia pencen pun ada. Kan, semua ada. Kereta ada, rumah ada, semua ada. Suami mati. Anak perempuan seorang 15 tahun. Saya macam ni lah Ustaz. Saya balik dalam pukul 9 habis kuliah. Kan? Pukul lepas Isyak saya balik lah. Lebih kurang sebelum pukul 10 saya sampai rumah dah. Rumah dia dekat-dekat sini ya. Mungkin malam ni dia ada apa tak tahu. Rumah dekat kat sini ya. Anak saya Ustaz pukul 10 tak ada di rumah. Saya tunggu. Ke 11 dia balik. Dia balik salam pun tak bagi, masuk bilik, kunci bilik dengan bunyi handphone dia. Tok demi handphone. Pukul 11.30 Ustaz, dia nak keluar. Mak, aku nak keluar. Mak dia tanganlah keluar. Jadi apa-apa kat hang payah, pak tak ada. Mak nak pergi cari mana, hang perempuan. Saya cakap lembut-lembut Ustaz, dia maki saya. Dia kata saya macam-macam. Dia kata tu dia teriak Ustaz. Aduh. Anak perempuan lah ni. Dia kata ya saya apabila macam ni punya berat saya pun tak kerti nak buat apa. Saya kata doalah pada Allah. Dia kata merayu pada Tuhan minta tolong Allah Ta'ala. Masalah ni banyak berlaku tuan. Saya buka sekolah, buka pondok tuan. Kita menghadapi masalah, banyak masalah budak perempuan. Macam-macam cerita, tak boleh nak cerita lah dalam kuliah ni. Banyak sangat. Nak kata kita hidup tak ada masalah, bohong. Mana ada orang tak ada masalah? Semua ada masalah. Ada kawan saya tuan, dia buka pusat pemulihan dadah. Dalam tu macam-macam, anak mufti pun ada. Anak qadi pun ada, anak ketua polis pun ada. Anak orang besar-besar pun ada tuan. Masalah dadah ni. Dia buka di tu, dekat apa
jalan nak pergi ke tsunami tu. Kota Kuala Kedah. Nak jalan nak pergi kampung tsunami yang kena tsunami tu. Situ dia buka tu. Dia cerita kat saya. Dia panggil saya pergi ceramah kat depan ni. Oh, bukan geril ni, bukan saja pintu dinding geril. Bumbur pun geril. Dia pun lari ikut bumbur ustaz. Geril atas bumbur pun pasang geril. Dia tuan, masalah. Semua menghadapi masalah. Kalau orang kata aku tak ada masalah, bohong. Yang saya faham, hidup dengan tak ada masalah, tu pun satu masalah. Ada tuan-tuan jumpa orang hidup tak ada masalah? Orang gila lah. Memang dia tak ada masalah, tapi dia bagi masalah ke orang. Awak jangan apa pasal. Mengakulah, rendah diri. Memang kita banyak masalah. Kan? Minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi melepaskan lisan. Kita melepaskan tu makna dengan lidah kita. Dengan apa yang ada terbuku di hati kita. Tersempui di hati kita. Kita lepaskan melalui lidah. Dengan menuntut itu. Dengan berdoa tadi. Iaitu menghuraikan simpulan diam. Selama ni kita diam. Kan? Duduk di hati. Pasal apa kita diam? Kerana kita nampak kita boleh selesaikan masalah kita. Orang lain boleh bantu kita. Sampai satu peringkat, kita tak nampak dah. Siapa yang boleh tolong kita? Melainkan Allah Ta'ala. Itu yang terbit nak berdoa tu. Nak keluarkan hajat melalui lidah tu. Baru dia main tu. Itu dia. Yang mewajibkan akan dia kaya dengan ariat. Kaya dengan makna kata dengan yang lain daripada Allah dan ketiadaan melihat iftiqar. Dia tak pandang yang dia ni iftiqar, fakir, berhajat. Dia rasa dia kaya, dia boleh selesai. Dia tak perlukan Tuhan, dia tak nampak diri dia fakir. Sebab tu dia tak berdoa. Bila dia keluarkan lidah dia tu berdoa, barulah terrongkai apa yang tersimpan selama-lamanya. Maka terurai daripadanya simpulan bagi yang memandang fakirnya. Baru dia nampak tak ada siapa dah boleh tolong aku melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Baru dia nampak macam tu. Dia perlukan Allah. Bila dia berdoa, Allah kata apa? Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, bila hamba aku tu bertanya kamu tentang diriku, bagi tahu dia aku dekat dengan dia. Ujibu da'watad da'i iza da'an. Aku akan perkenankan orang yang berdoa. Doalah tuan-tuan. Kadang-kadang kita cerita ke orang banyak-banyak pun orang nak meluat. Cerita salah sini. Kita cerita kat Tuhan, Tuhan tak pernah meluat. Tuhan suka dengar orang yang berdoa. Biarpun satu dunia ni berdoa, semua doa-doa tu didengari oleh Allah Ta'ala. Tuhan suka kita berdoa. Banyakkan berdoa. Udu'uni. Allah perintah kita suruh berdoa. Tuhan suruh kita berdoa. Maka kita pun berdoa. Istajib lakum, astajib lakum. Aku akan perkenankan doamu. Cuma kita pilihlah waktu yang cantik-cantik. Antara waktu yang mustajab tuan-tuan tengah malam. Yanzilullah azza wa jalla kulla lailatin ila sama'i dunya hatta yabqa sulusu lailil akhir. Turunlah Allah Ta'ala ke langit dunia ni hingga 1/3 akhir malam. 1/3 ni bukan 3 pagi, 4 pagi, 5 pagi. Waktu tu Tuhan turun. Maksud Tuhan turun, pintu langit terbuka luas. Rahmat Allah mencurah-curah. Waktulah doa mustajab. Fayaqulu, Allah berfirman. Man yad'uni astajibu lahu. Siapa makna yang nak berdoa, berdoalah aku nak perkenankan doa dia. Wa may yas'aluni fa'u'tiyahu. Siapa nak minta, minta aku nak bagi. Wa may yastaghfiruni fa astaghfira lahu. Siapa nak minta ampun, minta ampun. Aku nak perkenankan, aku nak ampun dosa dia. Itu waktu yang cukup mustajab. Mintalah dengan penuh hati. Kesungguhan, insya-Allah Tuhan bantu. Tuhan tolong. Ya. Itu dia.
Jadi terungkai segala simpulan, ya, hingga bagi memandang fakirnya. Dia pandang dia cukup fakir, dia cukup berhajat kepada Allah Ta'ala. Dan dilepaskan lisannya dengan menuntut. Terbukalah lidahnya, menyebutlah ya Allah, merayu-rayu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Meminta, munajat, minta kepada Tuhan. Itu dia. Melepaskan lisannya dengan menuntut. Maka demikian itu mendoa ia dengan lisan idtirar. Idtirar ni yang sungguh-sungguh berhajat. Sungguh-sungguh dengan penuh kecemasan. Cemas sungguh-sungguh. Minta sungguh-sungguh kepada Allah. Berhajat sungguh-sungguh. Golongan ni panggil idtirar. Orang tu dipanggil mu'tar. Macam saya cerita Nabi Musa tadi. Saya cerita Siti Hajar tadi. Nabi berdepan dengan musuh. Nabi sikit, 313. Senjata pun berapa bilah senjata aja. Ada yang pakai pelepas tamar sebagai senjata lawan musuh. Nabi dalam keadaan yang cukup mu'tar. Nabi angkat tangan tinggi ke langit. Nabi tak pernah berdoa macam tu. Allahumma intahlik hazihil isabah. La tu'bad fil ard. Kata Allah. Ya Allah Tuhanku, kalau hancurlah, kalahlah tentera Badar pada hari esok, la tu'bad fil ard. Tak ada orang lagi ya Allah akan menyembahmu lepas ini. Nak menyebutnya betapa berhajat Nabi kepada pertolongan Allah Ta'ala. Kan? Maka Allah datangkan pertolongan dengan menghantar 3,000 tentera malaikat. Kalau hampa sabar, aku tambah lagi jadi 2,000, jadi 5,000. Kita apa macam tu lah. Buat kerja Islam sungguh-sungguh. Minta bantuan Allah. InsyaAllah Tuhan bantu. Tuhan bersedia membantu hambanya yang buat kerja-kerja Islam. Ya. Dan adalah diperkenankan doanya kerana siddiq yang telah dikhabar dan yang telah dijanjikan dengan berkenan doa. Jadi Allah perkenankan doa kerana siddiq yang dijanji. Allah nak membenarkan janji-janji dia. Udu'uni astajib lakum. Minta doa, aku nak perkenan. Jadi Allah perkenan dengan sebab dia berjanji, dia berkenan. Allah tak mungkiak janji. La tukhliful mi'ad. Allah tak mungkiak janji. Macam orang Palestin nak sampai tangga ni berapa makan masuk dah? 75 tahun dah. Baru sampai tahap ni. Berapa lama mereka sengsara, susah payah lawan. Bersenjatakan ketui batu. Nak sampai tahap ni pun tak tahu ke depan bila masa lagi. Allah berjanji dalam Quran. Walaqad nasarakumullah fi badrin wa antum azillah. Kami dah bantu tentera Badar. Sedangkan kamu lemah. Wala yansurannallahu man yansuruh. Nescaya Allah tolong orang yang tolong agama dia. Allah berjanji. Allah tak mungkin janji. Hari ini banyak dah datang pertolongan-pertolongan daripada Allah. Membangkitkan lagi semangat sahabat-sahabat kita. Untuk terus berjuang di sana. Jadi Allah perkenankan doa. Bagi orang yang muqtar tadi ni. Kerana apa? Kerana ini janji Allah. Menjanjikan dengan perkenankan doa. Orang yang idtirar. Orang yang cemas. Dan Allah Ta'ala tiada menyalahi akan janjinya. La tukhliful mi'ad. Allah tak menyalahi janji. Dia janji, dia tetap perkenan. Cuma yang saya nak sebut tu, perkenan tu ikut pilihan Allah lah. Bila masanya, apa bentuknya. Kan? Itu semua dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kesimpulan kita yang kita dapat malam ni ialah doa-doa ni Tuhan makbul. Bila kita sampai satu peringkat yang betul-betul kita rasa kita ni muqtar. Cemas. Cemas sangat-sangat. Selagi kita duk rasa kita ada harapan, kita boleh bantu diri kita dengan kederat kita, dengan kemampuan kita, itu belum lagi. Dia akan sampai satu peringkat kita melihat dengan mata hati, kita hanya sungguh-sungguh berharap pertolongan daripada Allah. InsyaAllah Tuhan makbul. Tapi makbul Tuhan tu pula
mengikut kehendak dia. Bukan mengikut kehendak kita. Kadang-kadang masa dia bukan masa yang kita mahu, masa lain. Kadang-kadang bentuknya, bukan bentuk tu, bentuk lain. Karena Tuhan tahu yang Tuhan pilih tu yang terbaik untuk kita. Kadang-kadang Tuhan tak bagi di dunia, dia bagi di akhirat. Karena di dunia ni bukan tempat untuk menerima balasan. Dia bagi di akhirat. Paling tidaknya Tuhan dengan sebab doa kita tu, Tuhan tolak bala yang sepatutnya dah nak kena kat kita. Gitu maksud makbul doa. Jangan ada di hati sanubari kita menyatakan Tuhan mungkir janji. Tak betul. Itu dah silap. Kan? Jangan buruk sangka kepada Allah. Kita baik sangka. Mungkin belum sampai waktu dan ketikanya. Bila Tuhan tak bagi tu, ada hikmah. Kan? Ada hikmah. Kata ulama, kalau Tuhan bagi cepat, hampa tak minta dah. Maka Tuhan lewat-lewatkan kerana Tuhan suka mendengar kita duk merengek-rengek tu. Duk minta tu, Tuhan suka dengar. Lebih kurang macam itulah. Itu saja untuk malam ni. InsyaAllah mudah-mudahan sikit sebanyak memberi manfaat kepada kita bersama insyaAllah. Ya. Jadi sebelum saya berunduk ni macam biasalah tuan-tuan. Ada barang-barang jualan untuk bantu. Bantu apa? Bantu pondok saya. Cuma malam ni satu produk yang saya belum promosi. Untuk pengetahuan tuan-tuan lah. Produk ni bukan saya buat, saya edar saja, tolong jual. Nampak untung sikit. Iaitu diproses, dikeluarkan oleh seorang sahabat kita, orang Islam kita, orang Melayu Islam kita. Dia buka kelang tuan-tuan sekalian di Sungai Besar. Kalau kita daripada Jalan Koni ni kita masuk ke Perak tu, masuk ke Telik Intan apa semua tu, dia atas sikit pada Sabak Berenam, dekat nak sampai Sungai Besar. Syarikat dia BioRich. Dia banyak mengeluarkan makanan kesihatan. Jadi dia keluar satu produk yang saya nak promosi malam ni, namanya Gula O. Gula O. Jadi gula ni tuan-tuan, tanyalah siapa-siapa pun. Memang dia mendatangkan, yang kita duk makan tu mendatangkan mudarat dalam jangka panjang. Kalau ni ada orang takut nak makan gula, dia sanggup kecil manis. Kalau tuan-tuan boleh tengoklah, tuan-tuan beli tebu, tuan-tuan mesin, tengok ayat tebu macam mana. Tambah tebu-tebu di kalang tebu tu kan. Kadang dia punya ayak tu macam nak kokor tu. Macam mana gula kita boleh putih, jernih? Apa yang dia guna? Jadi kata orang, para saintis, mereka guna bleach. Bleach ni macam klorok lah. Macam tu juga kalau tuan-tuan beli tepung, beli gandum, biji gandum, tuan-tuan blender. Warna dia apa? Macam tepung atar tu, tepung obat capati tu. Warna perang. Macam mana dia boleh berkilat, putih berkilat? Tu makna dia guna bleach. Bleach ini tuan-tuan memanglah digunakan dengan tahap yang tidak membahayakan. Tapi jangka masa panjang, kalau kita istiqamah menggunakan dia, dia akan mendatangkan mudarat pada tubuh badan kita, kesihatan kita. Sebab itu hari ini banyak ada orang lari kepada pilihan-pilihan produk-produk yang lain. Jadi tuan-tuan sekalian, Gula O ni dia ambil daripada, diekstrak daripada manis jagung. Bukan manis tebu, manis jagung. Dia tuan-tuan bila kita, dia nombor satunya, dia manis, jauh lebih manis daripada gula yang ada. Macam besar ni cawan tuan. Tuan-tuan buah yang hangat. Tuan-tuan buah celup uncang teh. Ambil ujung sudu ya. Buah ujung sudu sikit kacau-kacau manis. Dia berpuluh-puluh kali ganda daripada manis gula biasa kita makan ni. Itu satu. Yang kedua, dia tak membahayakan bagi orang kecil manis. Makan dia tak menyebabkan gula kita tinggi. Darah dan gula tinggi tak. Bahkan dia mengubat pula penyakit kencing manis. Bila kita makan dia akan turun. Makna manis gula dalam darah kita tu dia akan turun. Biasanya kalau tuan-tuan 20, 15, makan dia dalam masa seminggu, dia turun 5 atau 6.
kandungan gula dalam darah. Kalau tuan-tuan nak cuba bolehlah insya-Allah. Kita ada paket tuan-tuan, ada paket botol kecil RM10. Paket besar tu RM70. Saya cadangkan tuan-tuan beli yang kecil dulu. Tuan-tuan try tengok. Dalam masa seminggu picek tengok darah tuan-tuan. Kalau dia turun 5-6, tuan-tuan nak beli yang besar beli. Jangan beli besar terus, beli yang kecil dulu. Try tengok berkesan tak berkesan. Kan? Banyak ada yang guna tu, alhamdulillah. Jadi saya boleh tengok kesan dia cukup baik. Pada terutama pada kecil-kecil manis, saya pun duk cari alternatif bagi gula. Kerana bimbang gula jangka panjang dia akan mendatangkan mudarat. Maka saya cuba gunalah, saya gunalah untuk keluarga saya. Tuan-tuan nak cuba pun bolehlah insya-Allah. Jadi keuntungan daripada jual ini saya guna untuk bantu pondok lah insya-Allah. Mudah-mudahan. Jadi siapa yang berhajat sila dapatkan di tempat jualan saya itulah insya-Allah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ansur ikhwanana minal mujahidin fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana minal mujahidin fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana minal mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa fariq jam'ahum wa syatit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum mansurna alaihim. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.